As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar para jemaah semuanya. Baik, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan kita kesempatan, kesihatan, keimanan, ketakwaan dapat kita bertemu pada sesi pada malam ini, yang mana sesi pada malam ini merupakan sesi khas bersempena dengan Hari Kebangsaan yang akan kita sambut pada hujung minggu ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan, puan-puan muslimin yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, kita juga mungkin mengambil kesempatan daripada hari terakhir, daripada hari-hari tasyrik ini, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ya, ibadah kurban, ibadah akikah yang kita lakukan di luar negara, ya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta diberi manfaatnya kepada keluarga-keluarga, masyarakat-masyarakat, penduduk-penduduk di sebelah sana, yang mana mudah-mudahan dapat meringankan pembelanjaan harian mereka, dan mudah-mudahan mereka juga mendoakan kita supaya mudah-mudahan kita juga mendapatkan jalan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat, dijaga kesihatan keselamatan kita, dituaskan pintu rezeki kita. Yang paling penting, kita mendapat redha dan juga rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, beginilah kita sekarang ini akan menyambut Hari Kebangsaan Singapura. Dan saya yakin kita pernah dengar bahawasanya bahasa menunjukkan bangsa. Nah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, dengan Singapura ini lebih dikenali di pelosok dunia, walaupun kita ini kecil, ya, kita dikenali dengan pelbagai sebab, mungkin kerana kebersihan kita, mungkin kerana kecanggihan, kemajuan kita dan yang seterusnya. Tapi pada waktu yang sama juga, puan-puan sekalian, kita juga cuba untuk dikenali dengan sifat sopan santun kita, perbicaraan kita, dalam cara kita berbicara, dalam kita bertutur, ya, bermuamalah dengan manusia, ya, dengan individu-individu yang lain, ya, tak kiralah sama ada satu negara, ya, daripada warga negara Singapura ataupun sebagainya, kita seharusnya mencerminkan, ya, akhlak yang baik. Lebih-lebih lagi kita orang yang beriman. Maka di kesempatan ini, insya-Allah, tajuk yang diberikan kepada saya iaitu bahasa yang halus. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita dengarkan pesan panduan renungan yang penting ubur dalam kehidupan kita, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah ditanya oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal. Aku telah bertanya, wahai Rasulullah, muslim apakah yang paling utama? Kemudian Nabi SAW menjawab, katakan apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya, orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat daripada bahaya lisan dan juga tangannya. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, Nabi SAW jauh lagi daripada waktu kita sekarang ini telah mengingatkan kepada kita. Apabila ditanya tentang orang muslim yang afdal, yang baik, yang utama ni, siapakah orang-orang ini? Ya,
Antaranya Nabi SAW mengatakan apa? Di mana orang Muslim yang lain terselamat daripada bahaya dan juga bahaya lidah dan juga tangannya. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, puan-puan sekalian, bahawasanya lidah ni sangat penting. Perbicaraan kita sangat penting. Bahasa yang kita tuturkan itu sangat penting. Dan kita perlu berikan perhatian. Sama ada kita berbicara bersama keluarga, anak-anak, ibu ayah, pasangan kita, bersama kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat kita, bersama jiran ataupun orang yang berada di sekeliling kita, bahasa itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Kan? Kan kadang-kadang kita ada orang yang mana bila kita nak bicara dengan dia, kita rasa tak selamat lah kalau berbual dengan orang ni, mungkin rasa tak selamat, kan? Begitu juga kadang-kadang kita mengelak daripada bertemu dengan seseorang itu kerana apa? Kalau jumpa dengannya rasa macam tak selamat lah. Boleh jadi kerana tangannya, kekuasaannya, boleh jadi juga kerana lidah yang dituturkannya, kan? Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ni semua kan, ada masa kita selesa nak berbual dengan seseorang ini. Betul tak? Ada, kita tak selesa nak berbual dengan orang, walaupun dua-dua mungkin kawan teman kita. Kan? Tapi kenapa? Kerana ada kala bila kita bicara dengan kawan kita yang ini ni dengan perbicaraan penuh dengan adabnya, dengan kata-kata yang hikmah ya, dia dapat menenangkan hati kita. Lebih lagi bila kita dalam keadaan ada ujian, ada cabarannya. Tapi kadang-kadang bila kita bicara dengan kawan yang satu lagi pula, aduh, dahlah hati tak tenang, fikiran serabut dia, bercelaru. Bicara dengan kawan kita yang satu lagi, ya Allah, menambahkan lagi kecelaruan, menambahkan lagi kebingungan dalam fikiran kita. Nah, kan? Ini merupakan sesuatu yang perlu kita berikan perhatian. Dan Nabi SAW juga dalam riwayat yang lain pernah ditanya daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayu a'mal afdal. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Lalu Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala miqatiha, iaitu solat itu pada waktunya. Qultu thumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasulullah selepas daripada solat pada awal waktunya itu, apa lagi yang utama, ya? Perkara-perkara amalan yang utama. Nabi SAW mengatakan apa? Anjaslaman nasu min lisanik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hendaklah manusia selamat daripada lidahmu. Tuan-tuan dan sekalian, yang tanya ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang handal, yang hebat, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW tetap memberi pesan kepadanya untuk apa? Perbicaraan itu mudah-mudahan lidahnya itu terselamat daripada apa? Daripada menyakiti orang lain. Kan? Jadi ini pentingnya kita untuk menjaga lidah. Sebab itu kita juga tahu Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, siapa yang dapat menjamin untukku lisan dan juga kemaluannya daripada maksiat, maka aku menjamin baginya syurga. Kalau kita dapat jaga lidah kita daripada berkata-kata yang tidak elok, kemudian kita dapat menjaga alat kemaluan kita daripada melakukan maksiat sebagai contoh, kan, maka Nabi SAW boleh menjamin kita masuk syurga. Kerana apa? Menunjukkan kepada kita banyaknya dosa ini berpunca daripada dua perkara ini. Pertama, lidah, dan maksiat lidah ni banyak sangat tuan-tuan puan-puan sekalian, kan? Dan hari ini dengan kita berada dalam dunia era teknologi, kadang-kadang lidah kita cakap, lidah kita ni mana tak bertulang kita berbicara. Kadang-kadang kita boleh lihat bagaimana seorang itu berbicara dengan pasangannya, kadang-kadang maki hamun, kan? Ada tuan-tuan puan-puan sekalian kisah betul, di mana ada seorang suami ni baru berumah tangga dengan kawan temannya. Yang suami ini bila berumah tangga ni, dan keluarga suami ni, maksudnya beliau ni memang alhamdulillah tidak ada bicara-bicara yang bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang tidak elok, kan.
Tiba-tiba bila berumah tangga dengan seorang wanita ni, dan wanita ini pula mungkin kerana kawan ataupun sebagainya, tak pasti keluarganya bagaimana, jadi mudah untuk menuturkan kata-kata yang tidak elok, yang kesat. Sehingga kan selepas dah berumah tangga pun, perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan yang tidak elok mudah dituturkan. Maka apa yang berlaku? Maka dihamun suaminya, dihamput suaminya, dicela suaminya dan sebagainya. Jadi cuba kita bayangkan orang yang tak pernah dengar daripada waktu kecilnya dimaki, dihamun, ya. Tiba-tiba lepas berumah tangga yang kata ni adalah isteri. Cuba kita bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian. Bagaimana perasaannya? Maka rumah tangga ini tidak dapat diselamatkan kerana apa? Kerana telah usaha untuk menyelamatkannya, tetapi ya tidak ada perubahan daripada pihak yang satu lain. Maknanya kurang ada kerjasama. Begitu juga ramai juga isteri-isteri yang mana pasangannya suami. Tadi kalau kita kata isteri yang berbahasa kasar, yang ini ada juga suami yang berbahasa kasar. Ya, di hadapan halayak ramai, ya, kadang-kala marah isteri, merendahkan isteri, mencela isteri. Ini semua perkara-perkara yang tidak ada. Dan ini daripada luar pun kadang-kala bila kita nampak perkara ini berlaku, kita tahu jenis orang yang bagaimana orang yang seperti ini. Kan? Kalaulah orang yang seperti ini di halayak ramai seperti itu, maka di tempat yang sulit, di rumah masing-masing, di kediaman masing-masing, bagaimana lagi? Nah, adakah kita menyangka itu bukan satu dosa? Dosa ke tuan-tuan? Adakah kita menyangka itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah SWT? Pasti disoal oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana lidah kita. Kan? Begitu juga hari ini di internet, di laman sosial, kadang-kadang kita lihat apa sahajalah ya, gambar ke video ke pada cakapan orang. Tangan ni ramai orang yang suka nak beri komen. Kadang-kadang kita tengok komen-komen orang, subhanallah, kita dengar, kita lihat, ya Allah, cakap macam ni. Tengok, ya Allah, yang cakap tu rupanya orang Islam. Ya Allah, yang cakap ni rupanya pakai songkok. Subhanallah, yang cakap ni orang yang bertudung. Dengan perkataan-perkataan maki, hamun yang tidak mencerminkan sebagai orang mukmin yang sebenar. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita perlu berikan perhatian seperti ini. Kita nak menyambut hari kebangsaan. Kan? Dalam kita menyambut hari kebangsaan ini, kita sebagai orang Islam, orang mukmin khususnya, kita perlu menjaga pertuturan kita. Bukan kerana negara kita, negara kata suruh kita, bukan. Tetapi daripada asalnya memang Allah SWT telah mengajarkan kepada kita dengan bahasa-bahasa yang baik. Kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW, bagaimana ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah mendidik Nabi SAW dalam bab perbicaraan. Sebab itu dikatakan, Nabi SAW mengatakan apa yang mafhumnya, barang siapa yang beriman dengan Allah SWT dan hari akhirat, maka kata-katakan yang baik saja ataupun dia diam. Kerana apa? Kerana banyaknya binasa bila kita menggunakan lidah kita ini bukan pada tempatnya. Dan itu semua akan memberatkan amal kita pada hari akhirat kelak, perjalanan kita pada hari akhirat kelak. Ya? Begitu juga banyaknya tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, banyak juga ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu syai'in attaqi, apakah yang harus aku jaga? Lalu Nabi SAW mengisyaratkan lidahnya. Ini zaman dulu lagi dah kata. Jadi maknanya kita orang Islam ni, kita kena jaga lidah kita, ya. Kita nak kena lembut. Kadang-kadang kita bicara dengan lidah kita ni menyakiti hati jiran kita, kan? Banyak juga berlaku seperti itu. Kadang-kadang lidah kita menyakiti dengan kawan, teman kerja kita, kan? Banyak benda seperti ini. Jadi kita kena jaga lidah kita. Begitu juga dengan hari ini, dengan kecanggihan pada hari ini menggunakan internet dan media sosial dan sebagainya. Ini juga kita perlu berikan perhatian walaupun kita gunakan jari jemari kita untuk menyampaikan mesej tersebut. Begitu dulu dalam WhatsApp, ya. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan, bahasa ni tuan-tuan, dia sebenarnya kita bahasa yang halus ni sangat indah tuan-tuan, ya. Para alim ulama pun bila cakap pun halus saja. Orang dahulu, orang Melayu lagi, kita penuh dengan sifat sopan dan santun. Bila cakap tu beralas, nak sampai satu tempat tu kadang kita beralas, kita tak nak menyinggung perasaannya, kan? Tapi kadang-kadang benda ni dah lama kelamaan dah mula hilang. Kerana apa? Bila cakap beralas ni kadang-kadang orang kata lambat lah, tak faham orang tu.
Kita cakap terus terang sudah. Memang kerana hari ini ramai orang seperti itu. Bila dia cakap dengan cara lembut, dia halus, dia tak faham bahasa. Ya, nak kena cakap dengan terang-terang. Jadi kita kena sesuai keadaan, tapi kena ingat dalam kita menyampaikan mesej kita juga perlu jaga lidah kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Menyakiti walaupun perkara itu benar, ya kita lakukanlah dengan sedapat mungkin, sebaik mungkin. Jadi bagaimana sekarang ni? Bagaimana kita nak menjaga perkara ini? Mungkin kita cakap mudah tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi nak melakukan susah. Saya pun juga sebagai manusia, saya pun juga ada kelemahan kekurangan saya sendiri. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak ambil langkah yang boleh kita lakukan untuk kita memelihara lidah kita supaya kita menggunakan bahasa yang halus, kemudian pada waktu yang sama mudah-mudahan lidah kita ini tak menambahkan dosa pada usia yang Allah kurniakan kepada kita. Nah, yang pertama tuan-tuan puan-puan sekalian. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita hanya bicara apa yang perlu sahaja. Ya. Bicara apa yang perlu saja itu sangat banyak dapat menjaga keselamatan daripada maksiat lidah kita. Ya. Daripada kecelaan lidah kita. Kemudian apa? Kemudian kena ingat tuan-tuan, ya. Pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul? Bila kita bergaul dengan orang yang berbicara dengan cara yang baik, ya, dengan bahasa yang lemah lembut, ya, kita pun akan menjadi orang seperti itu. Bahkan kita akan rasa tak senang, tak elok, tak sedap, tak selesa bila kita dengar orang tu bicara dengan bahasa-bahasa yang mungkin kasar, kesat, ya. Jadi kita rasa tak tenang. Ya. Jadi pergaulan kita ni penting. Tapi kalau kita banyak bergaul dengan orang yang bicara seperti itu, maka kita juga akan terikut. Kan? Ketiga, kita juga selain daripada itu, yang penting juga sebenarnya, walaupun ni boleh kita katakan yang pertama sebenarnya, iaitu kita sekali membaca Al-Quran, kita mengetahui, membaca hadis-hadis tentang bahaya perbicaraan ini, lidah ni ada haknya dan sebagainya itu, ya. Maka bila kita baca, ya, mendalami agama kita dengan memahami Al-Quran dan juga hadis ini yang berkaitan dengan perbicaraan ini, mudah-mudahan dengan demikian kita akan dapat bertakwa pada lidah kita. Cakap hanya yang penting sahaja. Dan kita cakap bila kita tutur ini, kita bertutur yang elok-elok sahaja. Kan? Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila kita dapat lakukan perkara ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin sekarang ni kita tak perasan tuan-tuan. Kita rasa macam okey sahaja. Ya, walaupun ada orang waktu sekarang ni pun dah dapat balasannya, orang benci, orang mengatanya, orang melarikan diri daripada dia kerana apa? Kerana lidahnya. Kan? Kerana apa? Bila cakap pedas, bila cakap dia tajam, kan? Ada orang seperti itu. Jadi tapi pada waktu yang sama juga tuan-tuan puan-puan sekalian, yang paling penting dekat akhirat kelak kita akan disoal oleh Allah SWT tentang apa yang kita gunakan lidah kita untuk kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi ingat tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, yang pertama tadi apa? Cakap bila perlu. Okay. Yang kedua apa? Kita bergaul dengan orang yang pergaulannya, perbicaraannya yang elok-elok sahaja. Yang ketiga kita katakan apa? Kita teladani, kita baca, simak-simak Al-Quran, hadis yang membicarakan tentang bab ini banyak sangat sebenarnya untuk mendapat manfaat. Dan yang keempat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita perlu pantau ahli keluarga kita. Pantau ahli keluarga kita. Pantau ahli keluarga maknanya apa? Anak-anak kita, cara bagaimana mereka berbicara. Ada tak gunakan bahasa-bahasa kesat? Kerana pendidikan yang sebenar, yang utama, pertama adalah di rumah. Kan? Jadi kita pantau kalau nampak anak kata seperti itu yang tidak elok, kita perlu menegurkannya. Dan pada waktu yang sama juga, kita sebagai ibu ayah, sebagai keluarga, sebagai abang, kakak, kita juga perlu menjadi contoh terbaik kepada mereka. Kerana bila keluarga tak biasa berbicara seperti ini, tiba-tiba anak balik menuturkan satu perkara yang pelik dan bahasa yang tak elok ni, maka semua akan rasa macam janggal, rasa terkesan dan akan diperbaiki. Tapi kalau dah keluarga dah semuanya begitu dan dibuat seperti biasa seperti itu, maka ini susah untuk diubah. Ya, jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, saya kira cukuplah dekat sini sempena kita kuliah ya, sempena hari kebangsaan. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin kita bermohon kepada Allah, Allah membantu kita menjadikan lidah kita basahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
bahasanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, bahasanya untuk banyak berzikir, membaca Al-Quran kerana Allah SWT. Dan Allah SWT membantu kita setiap kali bila nak tuturkan perkara yang tidak elok, Allah kuatkan ingatan kita supaya kita terhenti daripada menuturkan perkara-perkara yang tak elok. Setiap kali kita nak baca, nak cakap bahasa yang kasar, Allah menegur kita, dan ini semua memerlukan pengalaman, memerlukan ujian, dan kita tak dapat berubah kerana benda ni dah lama dah mungkin dalam diri kita, tapi yang dapat bantu kita ubah adalah Allah SWT. Kita usaha dengan bantuan Allah SWT, mudah-mudahan kita berjaya. Ya, saya doakan kepada tuan-tuan, puan-puan, kita semua mudah-mudahan Allah SWT membantu kita dalam menjaga lidah kita menerani sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mudah-mudahan mentaati perintah Allah SWT, kerana ini juga termasuk dalam perintahnya Allah SWT, dan dengan demikian insya-Allah kita selamat dan berjaya dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian daripada untuk kali ini. Terima kasih semua. Yang baik pastinya semua itu diaturkan, disusun oleh Allah SWT. Maka kita tangguhkanlah dengan pembacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Kita jumpa di kelapangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी छावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzige?